Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawal bin Nasaruddin. Boleh panggil saya Syawal lah. So hari ini saya akan share sedikit lah pasal how computer works lah. And so saya tak adalah cerita pasal secara detail. Maksud saya cerita nak bagi faham terus lah, macam mana sebenarnya komputer kita berfungsi. Dan juga kan at the end of saya punya sharing session ni, sebenarnya saya akan buka lah Q&A session. So boleh tanya saya soalan lah, saya akan cuba jawab lah dalam komen nanti. So briefly saya punya modul adalah, first kita kena faham lah macam mana komputer berfungsi, kan. Kita kena faham generasi komputer ataupun generasi komputer Intel versus AMD, Nvidia versus AMD juga, dan sebagainya lah. So benda ni sangat membantu kalau korang semua memang memang tengah mencari komputer, kan, mencari komputer, tak tahu nak pilih spek macam mana. Lepas tu maybe nak buat komputer tapi tak tahu spek mana okey. Maybe sekarang tengah PKP ni kan, duduk rumah kan, rasa nak satu komputer baru, ataupun tengah belajar pasal komputer tetapi tak faham how things work, ataupun komputer korang sekarang yang tengah tengok live ni pun tengah lag. So saya akan terangkan lah everything, everything secara general macam mana komputer kita berfungsi. Sharing session kita ni akan berterusan, akan live selama 30 minit. 30 minit je. So dalam 30 minit juga, apa yang kalau boleh take note, tulis dalam kertas ke apa saya tulis kat papan hitam ni, papan putih ni, dan korang boleh take note lah. Dan juga 30 minit ni juga at the end ada sharing session. Selagi lagi, nama saya Syawal Nasaruddin. Saya bekerja sebagai technician di Fisengo, IT specialist. Kerja saya di sini adalah saya membaiki komputer dan buat data recovery lah. Kalau tengok baju kita ni pun data recovery expert lah di Fisengo. Right. So buat customer kami yang telah berurusan dengan kami, buat masa sekarang ni, kami servis retail kami tidak buat diteruskan lah, sebabkan PKP itu sendiri, dan kedua supply chain kita orang pun affected by PKP. So kita orang tak boleh bagi servis. Sebelum ni kita orang buat servis pick up delivery pun, bila pick up delivery tak ada, supply chain pun affected, kita pun tak apa nak deliver. Cuma kami dalam masa PKP ni akan share sebanyak ilmu yang kita orang boleh kepada peminat dan juga pelanggan-pelanggan kami. So kalau korang suka konten-konten macam ni, boleh follow kita orang, and Fisengo.my di IG. Kita ada Twitter, and kita ada Facebook. Macam korang tengok sekarang ni Facebook, dan macam kita website kita orang sekarang pun ada apa yang kita orang buat, servis-servis yang kita orang buat, seperti servis IT services. Kalau korang perlukan, company korang perlukan IT support, dan perlukan IT support kepada company korang, contoh sekarang ada masalah dengan IT tapi susah nak ni, boleh outsource kepada kita orang boleh handle korang punya IT lah. So tanpa membuang masa, saya akan teruskan. Sekejap saya boleh ke Syawal. Nama saya Syawal. Ini Syawal. Nampak ke? Tak nampak, saya tulis besar lagi lah kot. Alright. So dalam komputer korang biasanya ada 4 benda penting ni lah. CPU, GPU. Nampak ke? Balik Cik Aziz boleh bagi komen tak? Nampak tak? Nampak Saya tulis terbalik ni. CPU, GPU, RAM,
Lagi satu adalah CPU, GPU, RAM dan juga kita ada storage kita lah, HDD, hard disk drive. Okay. So selamat datang Encik Zuhakim. Okay. So ada 4 benda ni. So saya akan terangkan apa yang sepanjang sesi kelas online saya ni. Saya akan terangkan how 4 benda ni berfungsi. So kalau korang tengok 4 cara buat berfungsi ni, korang akan faham terus macam mana komputer berfungsi, macam mana laptop aku yang lama, laptop yang baru, sama je. Semua dia punya sistem dia berfungsi dengan baik. Macam nak mirror. Boleh. Selamat datang Encik Amin. Okey. Tak apalah. Alright. So 4 benda ni, CPU, GPU, RAM dan juga HDD. Okey. Korang kena faham. Okey. Macam ni layout dia selalunya. Okey. Sini CPU. Okey. Lepas tu sini ada RAM. Yang ni pula adalah HDD korang. HDD. Okey, HDD adalah hard disk drive lah. Okey. So, macam mana berfungsi? Dan juga kita ada sini ada GPU. Okey, apa itu CPU? CPU adalah apa? Oh, apa? Kita apa? Okey. CPU adalah processor yang akan proses almost everything. Almost everything dalam komputer kita. So CPU, kalau terbalik saya pun sekejap. Tak okey. Okey. Dia mirror. Sekejap Alright, nampak? Okay. Cun. Alright. Kita ada CPU, GPU dan RAM dan HDD. Okay. CPU adalah prosesor yang akan proses most of the thing dalam komputer kita lah. Bila kita buat something, mostly CPU akan handle lah. And then kita GPU ni kalau boleh faham, G tu adalah grafik lah. Grafik. So graphic processing unit. Okay, RAM adalah temporary storage. Kena faham tu lah. Okay, HDD adalah storage komputer kita. Okay. So function dia selalu macam ni. Okay, function dia selalunya, okay, kita boleh bayangkan saya suka buat analogi. Kalau saya mengajar, saya suka buat analogi. Okay, HDD ni kalau saya suka buat analogi, saya bagi analogi dalam bentuk dalam dapur lah, dalam kitchen. So HDD ni kita boleh bayangkan dia sebagai peti ais kita. Peti ais. Okay. RAM pula meja memasak. Okay. CPU ni pula apa? CPU ni sebenarnya adalah blender kita. Blender. GPU adalah food processor. Okay. So sebenarnya CPU dan GPU ni sebenarnya benda yang sama, lebih kurang. Cuma tak boleh lah kalau kita nak blend cili kita pakai processor, nanti kena marah dengan mak ataupun dengan bini kan. So sebab tu dua ni sama je, dia processor. So central processing unit, graphical processing unit dia sama, cuma dia punya tujuan dia berbeza. So dua benda ni korang tak boleh nak pakai sesuka hati lah kan. Maksudnya nak masak cili tiba masuk sini, lepas tu masak ayam masuk blender, memang tak boleh lah kan. So ataupun masuk ni boleh, tapi dia tak macam cakap tak khusus pada benda tu. Okay. So how it work, sebab tu
Okey, dalam masa sama dalam CPU ni juga dia ada iGPU. Okey. iGPU ni apa? Integrated lah. Nama dia integrated. Integrated. Okey, Integrated Graphical Processing Unit. So dalam CPU ni selalu ada iGPU dia lah. Maksudnya dalam satu CPU tu walaupun tak ada GPU, dia boleh function, dia ada GPU dia sendiri. Tapi dia tak kuat lah. Okay. So basically cara dia selalu berfungsi, komputer selalu berfungsi adalah dengan HDD ni tempat kita letak benda air. Contoh ayam, kita nak masak, kita ada ayam, betul lah. Kita ada contoh carrot lah, carrot. Okay. So bila kita nak buat kerja, carrot ni kita bagi kepada RAM, meja masak kita. Dia akan lepas pada RAM, kita letakkan meja masak kita. So meja masak, saya lukis sikit Okay. So meja masak. Okay, ini peta ais. Saya lukis peta ais. Okay, peta ais masuk meja masak. Lepas tu meja masak dia nak proses. Kenapa kita tak meja masak dulu? Sebab kita ada tempat nak masak, tempat nak buat kerja. Betul tak? Sebab tu ada meja masak. Itulah fungsi RAM. Okay, and then daripada RAM dia akan pass kepada CPU. CPU ni akan proses. Okay, dia akan proses, dia akan blend. Lepas tu dia bagi balik ke RAM. Letak balik meja masak. Okay, lepas tu dah siap baru bagi balik ke kita. So kita sebenarnya dekat sini lah, sama dia lah. Ni sini kita. Ni kita. Ataupun orang. Okay, sama. So selalu kalau ni sebagai output lah. Ni output kita. Output. Okay, so tu output kita. Person. Terima kasih lah. So most of the time, okay, so sini sebenarnya cara fungsi. RAM selalu akan so dia balas balik. Okay, contoh kita buat something yang grafik, perlukan something grafik. Contoh perlukan food processor. Contoh apa ya? Kita tengah buat Apple tak boleh masak blender CPU, tak boleh masuk blender lah. Dia perlukan ruang yang besar. So sebab tu okay, start sama juga. Daripada peta ais, HDD kita and hard disk drive kita dah akan masuk RAM. Daripada RAM ni baru dia pergi ke GPU, processor. So processor ni akan proses kita punya Apple tu. Sebab kita tak boleh masuk blender, sebab Apple takkan masuk blender kan. Boleh, tapi macam tak kena lah. Kita ada alat yang sesuai dengan dia, yang berkhususan untuk dia, kita bagi kat dia lah. Betul. So GPU ni akan bagi balik. Dah siap proses, dia bagi balik RAM. So benda ni selalu berlaku banyak kali lah dengan sangat laju. So RAM ni sebenarnya temporary storage, tapi dia sangat laju dan dia selalu digunakan oleh CPU dan GPU lah. So how sebenarnya inilah cara kita fungsi komputer kita berfungsi. Dia ada HDD, ada RAM, ada CPU dan GPU. Kalau ada kat dalam laptop, dia tak ada GPU sendiri, ataupun kita panggil selalu DGPU lah. Maksudnya dia adalah dedicated. Dia ada separated GPU. Kalau dia tak ada separated GPU, dia akan bergantung pada GPU yang dalam prosesor kita lah. Maksudnya kalau ikut analogi memasak kita ni, maksudnya meja masak kita ada Apple lah, pakai juga lah blender. Walaupun blender tu juga kita pakai untuk masak, untuk blend cili kan. So tapi dia ada lah, cuma dia tak kuat. Cuma dia tak tak khusus pada benda tu. Alright. So inilah cara komputer kita berfungsi. Tapi kenapa kalau kita faham kan, alright, kenapa laptop kita selalu slow semua benda tu kan. Kenapa laptop kita selalu slow? Adalah disebabkan chain daripada RAM, daripada HDD ke RAM. HDD ke RAM ni selalu ni yang slow. Sebab apa? HDD ni menggunakan cakra. So cakra macam DVD lah, kita faham sebagai macam DVD lah. So bila cakra ni sebab apa? Sebab dia benda fizikal. Apa maksud fizikal? DVD tu perlu berpusing dulu baru kita jumpa data kita. Cara ni dia pakai chip. RAM dia pakai chip. Je. Storage dia pakai chip. So bila pakai chip, kita nak cari barang dan chip, so dia lightning fast lah. Sebab dia pakai current so dia tak perlu
tak berpusing. Kalau cakra ni dia boleh pusing jumpa satu file, pusing baru jumpa satu file. Dia tak sama dengan RAM. Sebab tu RAM digunakan antara ada apa in between. Sebab apa? Sebab bila perlukan fast storage dia perlukan RAM. Sebab apa nak unload dia letak dekat RAM. Macam itulah. Okey. So selalunya kalau kita komputer kita slow sebab kita masih pakai lagi HDD ataupun hard disk drive, sebab dia masih pakai hard disk drive. So nama sebenarnya adalah hard disk. So disk ni kita tahu dah sebenarnya dia pakai cakra. Okey. So most time kalau komputer slow memang punca dia adalah HDD. So selalu kita akan kenal dekat Fisengo. Dan kalau nak lajukan laptop dekat Fisengo, kita ada servis tukar kepada SSD. Dan apa itu SSD? Simple saja, SSD adalah storage yang menggunakan chip. Ni HDD, ni SSD. Dia menggunakan chip. So dia sama macam RAM, dia pakai chip, so dia laju. So speed yang pakai SSD lagi laju lah. So di sini link daripada SSD ke RAM laju daripada HDD ke RAM. Okey. So bila korang buat something, contoh kalau korang tengah main game, kalau tengah main game dia ada GPU, korang selalu pakai GPU lah. Selalu most of the time sebaiknya ada GPU lah, dedicated GPU. So kalau korang main game, korang nak tahu kat mana slow, selalunya kalau RAM ni kalau main game at least 6GB ya. 6GB. Alright, 6GB kalau main game. Tapi kalau kerja biasa 4GB dah okey lah. 2GB memang selalunya tak cukup, especially kalau pakai Windows 10. Kalau ikut sistem requirement dia mesti dia minta at least 4GB lah. 2GB boleh pakai, cuma dia tak berapa, orang cakap dia tak cukup lah. So apa maksud tak cukup tu, boleh bayangkan daripada kita punya analogi ni sendiri, so maksudnya okay, daripada pencet ISD dia masuk meja masak kita kecil, 2GB je. 2GB je. So bila kita proses benda, kita bagi proses benda, dia bagi balik, dia nak lagi banyak lagi benda kan. Maksud kita tengah main game kan. Contoh dia perlukan 4GB. Kita perlukan 4GB tapi tak cukup. So dia akan sentiasa go back to HDD, bagi balik, lepas tu GPU bagi balik. So dia sentiasa perlu fetch pada HDD. Dia perlu selalu unload ke tempat lain sebab tak cukup RAM. So meja masak tu penuh. So bila kita tambah RAM, sebenarnya kita tambah meja lah. Dia sekarang cakap kita tambah meja. So jadi 4GB. Okay. So selalu kalau 4GB, selalu contoh kita tambah lagi 2GB, so jadi 4GB, total jadi 4GB. So kita bagi main game, cukup lah. So sebab dia boleh unload dekat RAM ni, meja masak kita makin besar. So kita boleh buat kerja dengan lebih senang lah, sebab ruang masak kita tu lagi besar. So inilah cara most of the time. Inilah kalau saya nak terangkan. Benda ni saya belajar dulu time saya kerja kat Noyat. Dan lepas PM saya kerja kat Noyat, so saya banyak ajar macam ni. Kalau saya nak fahamkan customer, fahamkan orang biasa lah sebenarnya, basically kan. So kalau korang boleh faham benda ni sangat baik. Okay. So inilah cara komputer berfungsi. Kalau korang rasa laptop korang slow, korang boleh tengok RAM korang. Cuba buka Task Manager. Boleh buka Task Manager sebenarnya. Buka Task Manager. Macam mana buka Task Manager? Tekan Ctrl Ctrl Shift plus Escape. Tekan tiga butang ni akan buka Task Manager. Ctrl Shift Escape. Alright. Lepas tu korang pergi tengok dekat Performance tab. Okay, Performance tab baru korang tengok ada semua benda ni, hard disk, RAM, CPU, GPU. So selalu RAM ni kalau komputer korang tak cukup, contoh 2GB, dia akan selesa penuh lah. Maksudnya kalau dalam petak dia tu usage dia selalu tinggi, selalu 100%. Maksudnya selalu gunakan lah. Hard disk juga, kalau korang pakai HDD, dia akan selalu 100%. Sebab apa? 100% adalah maksud 100% speed. Speed dia. Kalau pakai HDD lah, kalau pakai HDD dia selalu 100%. Maksudnya 100% speed. Maksudnya bayangkan macam tengah naik skuter lah. Naik skuter, kalau press macam mana pun masih pergi macam 90, tak laju kan. Sama lah.
Maksudnya 100% tapi komputer korang masih slow sebab ialah sebabnya dia fizikal, belum pusing. Alright. So processor ni macam mana pula kan? Macam mana processor ni, CPU? Kita cerita pasal processor. Processor selalu kita pakai core lah. Core ni apa? Core basically macam engine lah. Engine basically macam engine lah. Ataupun kalau ikutkan ni ada banyak kalau ataupun engine lah. Sebut lagi engine lah. Okay, engine. So blend, ataupun kalau dalam analogi masak kita, dia lah blender lah. So contoh kalau dual core, kalau dual core maksud dua lah kan. Quad core maksud 4. Kalau masuk dia octa core semua tu lah 8, 6. Okay. So maksudnya ada 4 blender. Contoh banyakkan ada 4 blender. Ni dua core, quad core, ni dua core. Yang akan ada banyak blender lah mesti. So ni quad core, dia 4 blender. So bila banyak blender, sama lah macam kita buat kerja, lagi senang kerja kita, lagi senang kita cepat nak proses kita punya makanan tu kan. So sekarang ni memang sebaiknya kita ambil yang quad core lah. Apa kalau laptop tu kita ambil quad core kan. Dalam CPU ni juga, kalau kau tengok dekat performance tab part CPU tu, dia ada juga thread tu apa? Thread adalah dia basically core ni, satu core dia pecah, dia buat dua kerja dalam satu masa. Contoh kalau manusia, dia proses, tangan kiri buat kerja lain, tangan kanan buat kerja lain lah. So itulah thread. So sebenarnya contoh, kalau maksudnya kalau tulis dual core, this dual core 4 thread bermaksud, kalau tulis dual core 4 thread maksudnya setiap satu core tu dia buat dua kerja. Setiap satu core bermaksud dua kerja. Contoh macam ni lah. So sebagai dia seolah-olah ada 4 core, tapi sebenarnya ada 2 core je. Tapi kerja dia laju macam dia buat 4 core. So dia ada macam bayangan-bayangan, seolah-olah dia buat dua kerja dalam satu masa. So ini buat dua kerja, ini pun buat dua kerja. So tu maksud dia 2 core 4 thread. Thread tu maksudnya satu core pecah per 2, dia buat dua kerja dalam satu masa. Alright. So inilah yang saya terangkan kat semua. So sekarang dah 4.30. Ada ke? Okay, so saya terus buat Q&A lah. Okay, sekejap. Okay, Encik Jin Yan tanya soalan. Spek PC saya prosesor i5, RAM 16GB, DDR6, guna M.2 untuk buat running system, GPU RTX 2060. Saya bekerja After Effects, tapi kenapa bila saya render After Effects still slow juga? So macam saya cakap lah tadi kan? So nak tahu kat mana bottleneck sistem kita ni kan? Macam nak tahu bottleneck sistem kita ni, nak kita kena tengok balik dekat task manager kita. Bila kita buka task manager, kita tengok bila kita tengah run benda tu, dia tengah buat, contoh tadi soalan Cik Yan ni, dia buat task manager kan, dia buat apa? After Effects. So bila kita buka After Effects tu, kita tengoklah kat mana sama ada CPU ke RAM ke, mana yang selalu 100%. So kat situ kita tahu bottleneck kita, kat situ lah kita boleh upgrade lah. Tapi kalau contoh semua ni maksudnya dia tak high, dia tak pergi ke 100% ke apa semua tu, maybe most of the time isu dia dah overheat lah. Kalau dia starter ke apa, overheat. Maksudnya overheat, kita ada masalah thermal throttle lah. Kalau boleh tengok post Pisango yang sebelum ni, saya ada share pasal thermal throttling lah. Thermal throttling, okay, saya tulis sikit lah. So dari term dia, nama dia thermal throttle. Apa itu thermal throttle? Thermal throttle basically engine yang panas, dia perlahankan diri dia supaya dia nak sejuk.
Maksudnya kalau contoh kita tengah buat enjin kereta, meter panas tu meter temperature enjin naik, so kita slowkan kereta tu sebab kita nak bagi meter tu turun balik, temperature turun balik. Sama lah tengah total kat dalam CPU ataupun GPU kita, bila komputer tu cooling system komputer tu tak cukup, most of the time dia akan slow downkan diri dia supaya dia boleh handle panas tu lah. So first macam Cik Yan ni soalan dia, suggestion saya buka task manager, kita tengah render ke apa kan, tengok kat mana kita punya bottlenecks kan. Kalau GPU After Effects saya rasa ok, tapi 3060 RTX ni ok, 16GB pun ok, M.2 rasa pun ok juga. Maybe i5 tu rasa tak cukup. Kalau maybe i5 tu kalau boleh upgrade ke i7 ke After Effects, sebab dia banyak juga kerja-kerja dia kan, banyak most Adobe punya. Sebenarnya macam kadang video editing dia memerlukan prosesor yang kuat kan. Sebenarnya kalau i5 tu saya rasa lacking sikit lah, maybe kena upgrade cuba i5 tu. Okay, tapi boleh tengok juga lah. Kalau defect SSD menjadi masalah tak? Sebenarnya defect SSD ni dia tak perlu pun tak apa sebenarnya. Defect SSD kalau kita faham sebenarnya defect SSD pun sebenarnya dia tak membantu banyak pun. Sebab kalau dalam contoh ni table SSD dia ada macam bayangkan Excel lah kan. Bila first kita dah isi, lepas tu kita buang, kita isi, buang isi, lepas tu file kita akan cacah ubah lah dalam kita punya SSD ni. So kita defect sebenarnya kita susun balik mana-mana ruang kosong tu kita susun balik supaya dia jadi satu, jadi compact lah dekat bahagian atas. So bila kita defect sebenarnya SSD ni dia tak membantu, sebab bila komputer kita read and write, saya rasa letak data, buang data sekejap je penuh. So solution sebenarnya defect SSD pun dia tak membantu sebenarnya, tak membantu. So bagi saya kalau ada siapa yang install install software yang macam yang untuk bantu laju komputer sebenarnya tak make sense pun lah. Most of the time dia maybe akan melambatkan lagi komputer kita. So nak tak nak sebenarnya most of the time memang saya suggest upgrade SSD lah. So dia tak ada masalah. So komputer tu kalau kita faham kan, flow dia walaupun agak ni, so sebenarnya dia akan melajukan komputer kita lah kan, selama-lamanya. Right. Okay, terima kasih. Sama Cik Yan. Okay. Kenapa perlu ada RAM? Tak boleh terus dari HDD ke CPU ke GPU. Perlu ada RAM tu macam saya cakap, dia RAM speed dia lain. Speed RAM tak sama macam speed HDD ataupun SSD kan. Ada RAM ni lagi laju kan. So sebab tu dia biasa berterusan lah. Dia punya interaction dengan CPU dan GPU tu memang agak ligat lah cakap kan. Okay, terima kasih sebab pujian tulisan tu. Saya tahu tulisan saya agak ni, tapi tak apa boleh faham kan? Alright. Okay, ada lagi soalan? So sekarang dah 4.36. Saya expect nak buat 30 minit je. Banyak lagi benda saya boleh terangkan. Maybe saya akan buat live hari Khamis ni bagaimana kalau nak compare antara Intel dengan AMD ke, Nvidia dengan AMD ke kan, supaya korang boleh faham lagi cepat lah generasi semua tu. Sebab banyak sebenarnya tak tahu benda ni dan juga bagi saya kalau tahu benda ni pun tak salah kan. Kalau tahu benda ni pun at least kalau kita beli komputer tu tak rasa tertipu lah kan. Walaupun saya dulu pernah kerja layak, tapi saya tak tipu customer lah. Selalu most of the time saya akan cerita usaha benda ni lah. Sama juga bila saya kerja di Visengo, saya akan explain benda ni pada customer supaya korang boleh faham lah terus kan, supaya korang boleh bawa balik faham something pada komputer. Sebab benda ni bagi saya penting juga. Kalau kita boleh faham komputer kita tak adalah rasa kenapa rosak kan. Contoh, ni peti ais kita macam saya cakap. Peti ais kita ni selalu ada Windows, software semua benda tu kan. Software benda tu.
So bila kita contoh ada masalah blue screen, tak boleh masuk Windows kan? So kita nak tukar mana? So, kalau contoh software Windows kita korak, kita nak buat kat mana? Mestilah kita tukar, kita cari problem dekat HDD. Kenapa kita nak cari dekat RAM ataupun CPU atau GPU? Betul tak? Sebab apa? Sebab kita tahu tak, oh ni link dia sebenarnya kan? Kita cari masalah dia dekat sini. So kalau masalah dekat Windows, tak boleh nak masuk Windows, satu, kita cuba reformat balik. Kalau tak boleh reformat, maksudnya hard disk ni rosak. So dari situ kita boleh cakap troubleshoot. So harapnya korang boleh faham macam mana komputer fungsi dengan baik lah. So tak adalah macam ni rosak, kenapa nak tukar benda lain? Tiba-tiba speaker rosak, tak semestinya speaker rosak. Kerana speaker rosak ataupun speaker tak bunyi disebabkan adalah software ataupun driver tu adalah interaction antara software dengan dengan hardware. So antara software dan hardware tu tengah-tengah tu rosak, kita kena tukar tengah tu lah. So ada banyak lagi benda saya boleh share lagi. So kalau korang suka benda ni, boleh tekan follow dan like juga di Facebook Fisengo ataupun di media sosial lain. Media sosial lain kita orang ada IG, Twitter. So boleh follow kat situ lah. Kita boleh share banyak lagi benda supaya korang kat luar sana boleh ikut, faham kan? Kalau rasa nak belajar lagi lebih boleh kan? Sebab kita sekarang ni menuju kepada era IR 4.0. Betul lah? Sebab semua benda ni saya rasa maksudnya siap rakyat Malaysia ni, kalau kita betul-betul nak menuju ke sana, kena faham lah how computer works. Jangan takut lah sebenarnya pasal benda ni, sebab insyaAllah kita akan share banyak lagi ilmu sepanjang PKP ni juga sebenarnya kan? Sekian tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.